pada malam ni iaitu beli rumah secara tunai ada beza ke? Okay, jadi sebelum kita mulakan, seperti biasalah, saya nak memohon bantuan sahabat-sahabat yang telah pun kudara secara live ni, okay, untuk melakukan dua perkara seperti biasa. Tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda. Tarik seramai mana yang boleh rakan-rakan yang lain supaya mereka boleh sama-sama join kita pada malam ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon tuan-tuan perempuan yang dah join tu untuk beri salam. Ucaplah selamat malam ke, nak kenalkan diri ke, terpulang pada anda. Cuma saya nak tahulah siapa yang dah join tu, jadi anda kena masukkanlah komen anda tu di ruangan komen yang sedia ada. Okay, so at least saya tahulah saya tak berkesurangan malam ni kan, ada ditemani oleh anda semua. Okay, saya nampak ada nama Tuan Fauzi Wahab. Waalaikumsalam Tuan Fauzi, terima kasih Tuan Fauzi. Syafiq pun ada. Waalaikumsalam Syafiq, kita punya mortgage consultant. Alright, okay, terima kasih. So siapa-siapa lagi yang dah join ni, tolong masukkan komen anda di ruangan komen supaya saya tahulah anda bersama-sama dengan saya pada malam. Okay, jadi saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Mungkin baru je macam saya tu, baru je tadi lepas solat isyak, kita dah tak ada apa-apa nak buat pada malam ni, jadi kita pun tariklah kawan-kawan yang lain untuk join. Sekurang-kurangnya ramai jugalah yang boleh mendengar apa yang saya nak bebelkan pada malam ni. Dan semestinya bukannya omongan kosong, ada perkara-perkara yang bermanfaat lah untuk kita kongsikan kepada anda semua. Pak Izzah pun ada. Nani Allah, Waalaikumsalam, terima kasih. Puan Mel Syahril, Waalaikumsalam Puan Mel. Oh, Lily pun ada. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Lily. Tuan Willy Wahid. Oh, lama tak nampak Abang Wahid kita ni. Okey, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua siapa yang dah join ni. Tolong tarik lagi kawan-kawan yang lain, ajak lagi ramai. Kongsikan, sharekan, tekan je button share tu, tak susah mana pun. Tekan button share, sharekan rancangan live ni, kita tarik ramai-ramai lagi. The more the merrier orang cakap kan. Saya hidung saya malam ni rasa banyak tersumbat pula. Suara pun dah sengau sikit. Tak maaf lah kalau ada suara saya ni agak sengau sikit ke kan. Tak berapa sedap nak didengar tu. Okay, siapa lagi yang dah join ni? Ada lebih kurang 10 orang saya nampak. 10 orang, 10 mata yang sedang memandang. Okay, tarik lagi ramai-ramai. Sekejap lagi kita akan mulakan topik perbincangan kita pada malam ni. Beli rumah secara tunai ada beza ke? Okay, mungkin ramai yang tanya, apa sebenarnya beza orang beli cash dengan orang beli pakai loan kan? So bila beli rumah pakai loan ni memanglah proses dia tu akan melibatkan sekurang-kurangnya 3 pihak kan, penjual, pembeli dan juga pihak bank. Dan kalau misal kata kita buat pinjaman dengan bank, kita kena tunggu loan tu lulus dulu, barulah kita akan proceed dengan signing SNP kan. So malam ni mungkin kita nak cerita sikit lah. Ada beza bukan satu, bukan dua, tapi banyak banyak perbezaan kalau sekiranya tuan-tuan perempuan ingin membeli rumah secara tunai, jika dibandingkan jika anda ingin membeli rumah menggunakan pinjaman perumahan lah. Okay, sebelum tu nak check dulu, sound check. Dengar suara saya dengan jelas ke? Boleh dengar dengan jelas ke tak suara saya ni? Tolong komen di ruangan komen tu, siapa-siapa. Manalah tahu suara sengau, rasa macam tak berapa dengar sangat kan suara saya. Semua dah makan ke ni? Alhamdulillah lah kalau semua dah makan. Saya pun dah makan. Saya makan awal biasa lepas maghrib. Bukan lepas maghrib, sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Saya sampai rumah tadi lebih kurang kat pukul 7. Pukul 7 tu saya makan dulu. Lepas makan tu barulah kita mandi dan solat maghrib lah kan. So biasanya sampai rumah tu, hari-hari kerja ni memang lebih kurang dalam pukul 7 lah baru sampai rumah. Sebab saya tunggu anak saya balik sekolah dulu. Saya kena pick up anak saya balik sekolah. Saya kena pick up my wife. Barulah kita orang akan balik ke rumah kan. So lebih kurang 6.45 macam tu lah saya dah sampai rumah. Lepas tu macam biasalah bila dah sampai lewat petang tu, nak suruh isteri masak tu kita tak sampai hati pula kan, kesian pula kat dia. Jadi kita order je lah apa-apa yang patut. Lepas tu adalah motor hantar kan. So petang tadi saya makan pizza, jadilah makan pizza. Makan pizza jadi banyak lagi tak habis lah. Kami bertiga je kat rumah ni, saya, isteri saya dan juga anak saya yang kecil tu.
anak saya yang sulung tak ada dekat asrama kan. Jadi itulah, ni tengah rindu juga ni anak sulung saya ni yang perempuan tu, dia balik kaya haji nanti. So itulah sikit sebanyak kita ceritalah apa yang apa ni kan Okay, alhamdulillah merdu coach. Alamak. Macam kenal je komen ni. Isteri tersayang Majedah Abdul Hamid, terima kasih. Lily Ismail, clear tuan. Okay, terima kasih. Muhammad Syafiq, clear coach. Kawan kat Senawang jap. Oh, okay. Su pun ada. Terima kasih Su. Salam coach. Waalaikumsalam. Ipoh hujan tapi fokus, terus fokus. Alhamdulillah. Okay, Tuan Alata, terima kasih. Gaza pun ada. Terima kasih Gaza. Okay. Oh, dah bye dah. Alamak. Relax lah dulu. Janganlah apa dia bye dulu. Dengarlah dulu apa kita nak bebel ni kan. Syazwan Wan, salam coach. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua yang dah join Ada lebih kurang 20 lebih mata yang sedang memandang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Right, kita tak nak buang masa lah. Kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada malam ni. Okay. Tuan-tuan perempuan dah biasa mendengar saya cerita tentang prosedur jual beli hartanah. Okay. Dalam buku saya pun saya dah terangkan daripada A sampai Z sebelum, ketika, selepas anda jual rumah kan. Okay. Tapi dalam buku tu saya tak cerita senario di mana kalau tuan-tuan perempuan sebagai pembeli yang menggunakan tunai yang bayar secara cash. Okey, macam mana prosedur dia? Apa perbezaan dia? Okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan perempuan kena faham bila kita beli cash, sebagai pembeli, sebenarnya kita ada lebih apa yang dipanggil bargaining power. Lebih bargaining power tu maksud dia kita nak bargain dengan penjual tu, kita punya bargaining power tu ada agak lebih sikit. Sebab kita ada cash kan. So bila kita ada cash, maknanya kita boleh selesaikan bayaran harga jual tu dengan lebih cepat lah. Okay, so kalau dibandingkan dengan orang yang buat pinjaman kan, orang buat pinjaman biasanya pertama sebelum dia sign SMP, kita kena pastikan yang pinjaman kita tu dah lulus dulu. Kan? Okay, so untuk buat permohonan pinjaman dengan pihak bank, Syafiq pun ada malam ni, Syafiq boleh confirmkan lah So kita apply loan dengan bank, bila kita apply loan dengan bank, mungkin lah bank ambil masa lebih kurang dalam seminggu ke seminggu lebih lah. So mungkin Syafiq dia power, dia boleh buat dalam tempoh beberapa hari saja. Okay, ada pengalaman kes-kes yang saya bagi pada Syafiq handle macam tu, sap-sap-soy kejap je dah lulus kan. Tapi kebiasaannya lah, pada kebiasaannya lebih kurang dalam seminggu lebih. Seminggu lebih untuk loan tu di-approvekan oleh bank. Okay. Dan ada tendensi untuk loan tu mungkin dapat 90%, mungkin dapat less than 90% ataupun mungkin tak lulus. Okay. Jadi bila ada pembeli yang nak membuat pinjaman kepada bank, jadi penjual ni pun akan fikir dua perkara lah, sama ada loan tu lepas ataupun loan tu tak lepas. Okay. Dan dia perlu fikir dalam masa terdekat, sekiranya loan tu tak lepas, apa plan B yang dia terpaksa buat lah. Terpaksa lah cari buyer baru kan. Okay, so kat situ katalah kita ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu lah untuk loan approval. So dah buang masa 2 minggu kat situ. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau kita buat loan bank, bila kita dapat aja pinjaman daripada pihak bank, proses untuk disburse loan tersebut akan memakan masa yang agak panjang. Okay, sebab tu tuan-tuan perempuan akan nampak dalam perjanjian jual beli, dalam booking form ataupun ATP sekalipun, ada dinyatakan selepas loan lulus akan sign perjanjian jual beli, dan masa perjanjian jual beli itu ditandatangani, dia ada tempoh yang dipanggil sebagai completion date. Completion date maknanya untuk memuktamadkan bayaran baki 90% daripada harga jual tu. Okey lah, 10% dah dibayar masa bayar deposit tu. Ni cerita recap balik lah. 3% masa earnest deposit dibayar ketika kita sign kita sign booking form ataupun ATP. Another 7% balance tu kita kena bayar selepas kita sign SNP kan. Okay. So yang baki remaining balance ada 90% lagi tu itu melalui pinjaman kita dengan pihak bank, yang mana tempoh yang diberikan di dalam perjanjian jual beli adalah 90 hari. Maka pembeli ni dia berhak untuk proses dia punya pinjaman tu, dan bank tu akan disburse pinjaman tu dalam tempoh 90 hari kan. Okay. So dalam tempoh 90 hari tu pula terbahagi kepada dua bahagian kan. First disbursement tu dia akan bayar dulu untuk redemption ataupun menebus hutang penjual dengan bank dia lah. Okay. So lepas dah tebus hutang tu barulah baki
selepas dah tolak hutang penjual dengan bank dia tu, baki tu barulah dibayar kepada penjual ataupun kepada peguam yang mewakili pihak penjual. Okey. So bila dah dapat kat lawyer dah terima duit tu daripada pihak bank, lawyer akan release duit tu kepada penjual pula lah, tertakluk pada syarat-syarat tertentu lah. Ini saya malah nak cerita panjang tentang benda ni, saya dah ulas banyak kali dah sebelum ni kan. So kita just cut short je kat situ. Okey. So bila katalah dalam tempoh 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan nak tunggu redemption, nak tunggu pelepasan gadaian, nak tunggu dokumen didaftarkan ke pejabat tanah. So all in lebih kurang dalam 3 bulan tu jugalah baru penjual tu akan terima duit dia. Jadi penjual punya pemahaman, bila orang tu, pembeli tu dia buat pinjaman dengan bank, maka dalam tempoh 3 bulan ataupun lebih, 3 bulan ataupun lebih bergantung pada jenis hartanah dan juga transaksi jual beli itu dibuat kan. Okay, proses jual beli itu dibuat. Okay, so plus minus lebih kurang dalam 3 bulan barulah dia akan terima duit dia. Okay, sebab tu those yang nak beli cash ni, dia ada bargaining power yang lebih kuat ataupun bargaining power yang lebih power lah. Okay, sebab apa? Bila kita cakap kita nak beli cash, maknanya kita dah ada cash in hand dah. Kita dah ready dengan duit tunai tu. So bila dah ready dengan duit tunai, kita boleh bayar dengan kadar yang segera, tertakluk kepada proses yang sepatutnya kita jalankan dengan pihak bank penjual, dengan pejabat tanah dan sebagainya lah. Okay, so malam ni kita akan ulas lebih lanjut tentang perkara tersebut. Okay, so bila saya cakap bargaining power tu lebih bagus bagi pihak orang yang membeli secara tunai, dan pembeli ni juga dia boleh cuba mendapatkan good bargain daripada penjual tersebut lah. Okay, so dia boleh cakap, okay, tuan, saya nak beli rumah tuan ni secara tunai, jadi kalau katalah proses semua selesai, insyaAllah duit tu memang dah ready, dan saya boleh lepaskan duit ni kepada tuan dengan kadar segera, tertakluk pada apa yang ada dalam perjanjian jual beli lah. Okay, jadi penjual ni pun mungkin dia fikir, okay, tak apalah, rather than aku kena tunggu dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu, so Mamat ni dia nak beli secara cash, so might as well aku jual aja pada buyer yang nak beli cash ni dengan harga yang lebih rendah. Okay, so mungkinlah katalah owner tu nak jual, vendor tu nak jual dengan harga 300,000. Okay, so since pembeli ni nak beli dengan harga tunai, maka mungkinlah pembeli ni minta diskaun ke, minta kurang sikit harga ke, so mungkin dia setuju untuk jual dengan harga 290,000 sebagai contoh. So ada less than 10k kat situ lah kan. So tu antara kelebihan tuan-tuan perempuan jika tuan-tuan perempuan membeli secara tunai. Maknanya tuan-tuan perempuan boleh bahagian lagi, dapatkan harga yang terbaik untuk rumah tersebut. Okay, right, tu yang pertama lah. Okay, perkara yang kedua, kita boleh pastikan bahawa kunci rumah tu boleh diserahkan lebih awal berbanding dengan orang yang buat pinjaman dengan bank. Okay, so kunci rumah kat sini maksud dia bila kita dah bayar kepada penjual, okay, nanti teknik pembayaran tu nanti sekejap lagi saya akan cerita. Okay, saya tak kupas lagi tentang bab tu. Okay, so ini kita cerita kelebihan-kelebihan dulu. Kelebihan sebagai pembeli secara cash. Okay, so kunci rumah tu boleh diserahkan terlebih awal kepada pembeli lah. So kita boleh minta, since kita dah bayar awal, kita tak perlu nak tunggu bank disburse loan dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh dapat kunci tu awal daripada pihak penjual lah kan. Okay, itu perkara yang kedua. Okay, perkara yang ketiga mungkin dalam urusan pembelian secara tunai ni, kita tak perlu risau lagi kita nak ambil apa yang dipanggil sebagai MRTT insurance ataupun mortgage reducing term takaful ataupun mortgage reducing term assurance, MRTA ataupun MRTT. Okay, so kalau kita buat pinjaman dengan bank, sebaik-baiknya digalakkan tuan-tuan perempuan kena ambil MRTT, sebab kita risau kalau apa-apa jadi pada kita, hutang yang kita tinggalkan tu tak ada siapa yang tolong bayarkan. So mungkin hutang tu menyebabkan rumah terpaksa dilelong lah. So waris yang kita tinggalkan tu tak dapat mewarisi peninggalan harta yang kita ada tu. Jadi disyorkan tuan-tuan perempuan bila ambil pinjaman dengan bank, sebaik-baiknya adalah MRTT, mortgage reducing term takaful. Ambil yang Islamik lah, yang takaful tu Islamik lah kan. Okay. So bila kita tak ambil MRTT, maknanya kita dah jimat dekat situ lah. Tapi orang kata apa, tak menjadi masalah kalau sekiranya kita nak ambil MLTT. MLTT ni maknanya bukan untuk mortgage punya tujuan. Kita ambil je package
takaful untuk diri kita sendirilah. Yelah, walaupun kita tak ada hutang dengan bank, tapi tak ada masalah sekiranya bila kita beli rumah secara cash, kita ambil je package takaful dengan mana-mana syarikat takaful. So sekiranya berlaku apa-apa pada kita, anak kita tu dapat rumah, yalah rumah kita dah beli cash, kita tak ada hutang kan, rumah tu definitely akan turun pada waris kita kan. Dalam masa yang sama dia adalah juga duit yang kita kata apa, tinggalkan untuk dia survive lah. Yalah rumah tu, walaupun rumah tu dia dapat percuma, dalam masa yang sama dia kena fikir juga nak survival dia kan, untuk survival anak isteri kita macam mana kan. So diorang pun perlukan makan, perlukan kelangsungan hidup. Jadi bila kita ambil MLTT tu, MLTT ni maknanya bukan istilahnya MLTT lah, maknanya takaful biasa lah kan. So bila kita ada takaful biasa, kita tak adalah risau bila kita dah tak ada nanti, anak kita tu terbiar macam tu saja walaupun dia ada rumah kan. Yelah duduk kat rumah takkan tak makan kan, takkan tak pakai baju kan. So duit MLTT ataupun duit takaful biasa tadi yang kita dah ambil package takaful tu boleh digunakan untuk survival dia orang kan. Okay, so bila kita tak ambil loan, maknanya kita tak perlu lagi nak ambil MRTT ataupun MRTA tadi kan. So bila tak ada MRTT, tak ada MRTA, kita punya cost kat situ pun akan berkurang lah. So itu antara perkara-perkara yang what we call kelebihan sebagai seorang pembeli tunai. InsyaAllah benda tu dia boleh enjoy lah, dia boleh dapat daripada transaksi tunai tersebut. Okay, kita tengok sekejap komen-komen yang masuk ni. Okey, Tuan Ram Sideng. Okey, terbaik coach. Terima kasih. Baru tanya soalan ni pada Tuan minggu lepas. Oh, Lily ada tanya Okey. Okey, so kita recap balik Lily apa yang saya dah terangkan kepada Lily tu kita terangkan pada kawan-kawan yang lain Tuan Zaino, Mak Zainal. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zaino. Tuan Man, terbaik coach. Okey, terima kasih. Okey, semua yang dah join ni saya harap boleh tolong tekan button share tu lah tolong sharekan. Tarik ramai lagi. Baru ada 23 orang yang tengah tengok kita ni, tak ramai pun Saya harap ramailah lagi, kalau boleh sampai beratus-ratus orang yang tengok saya tengah live malam ni kan. Perkongsian ilmu ni bukan senang nak kata apa dapat ilmu percuma kan. So insyaAllah malam ni kita bincangkan tentang topik beza pembelian secara tunai tu. Okey. So tuan-tuan perempuan dah faham tadi berkenaan dengan kelebihan orang yang membeli secara tunai. So bargaining power dia ada dalam masa yang sama dia boleh dapat kunci rumah tu awal lepas tu dia dapat juga kata apa mengurangkan kos lah mengurangkan kos untuk tidak mengambil MLTT ataupun MRTT tadi okey. So itu antara perkara-perkara yang boleh ni lah. Okey, dari segi bayaran stamp duty bayaran stamp duty kepada lembaga hasil sama je. Stamp duty ni bukan kira kita ambil loan ataupun kita tak ambil loan untuk pindah milik dokumen pindah milik itu dikecualikan stamp duty tidak. Walaupun kita tak ambil loan, cuma stamp duty untuk yang saya ceritakan ni stamp duty untuk dokumen pindah milik ataupun borang MOT Memorandum of Transfer ataupun singkatannya 14A. Borang 14A memang kena stamp duty lah. Okey, cuma tertakluk kepada beberapa perkara lah. Kalau katalah tuan-tuan perempuan membeli rumah pertama yang berharga 300,000 ke bawah sekarang ni memang stamp duty dikecualikan. Okey, tentang package penjana yang saya cerita sebelum ni dah banyak kali dah saya ulas tentang package penjana ni. Nauzubillah minta jauh lah kalau katalah tiba-tiba benda tu jadi tak jadi pula benda tu nak dibuat oleh kerajaan Nauzubillah minta jauh. Sebab sampai ke sekarang ni MOF tak keluarkan lagi warta kerajaan tu. Saya pun tak faham kenapa, dah lama dah. Daripada awal bulan 6 itu, pengumuman tu dah dibuat oleh PM. Sampai sekarang duk tunggu-tunggu, tak ada lagi. Saya tanya kawan kat LHDN, kata tak keluar lagi. Kau pergilah ketua MOF tu. Sampai sekarang MOF tak keluarkan lagi. Yang keluarkan warta ni adalah Kementerian Kewangan. So kita kena tunggu Kementerian Kewangan keluarkan warta tu. Yang warta stamp duty-nya tak ada lagi, warta CKHT-nya pun tak ada lagi. Tak tahulah entah bila nak keluar kan. So kita tak berani nak cakap macam mana dia punya mekanisme tu, saya tak tahu nak ulas panjang. Tapi yang saya rasakan lah stamp duty untuk House Ownership Campaign 2020 ni dia lebih menjurus kepada yang pasaran primer sahaja. So yang those yang beli dengan developer saja kod lah kan, saya tak tahu, saya tak pasti sebab bendanya tak keluar lagi. Dia baru umumkan lah itu, lepas dah umumkan kita ingatkan seminggu lebih tu keluar lah warta. Ini dah dekat sebulan lebih ni tak keluar-keluar lagi warta tu kan. Tak tahulah sampai bila nak keluar benda tu kan. Ada yang tanya saya, coach tak boleh ke pergi panjat MOF tu, tanya macam mana. Bukannya orang tu kenal saya ke saya kenal orang tu kan. So
Tak boleh nak ni lah kan. Unless kalau korang ada kenal dengan apa menteri kewangan tu, mungkin boleh hello dia lah, tanya dengan dia, bos bila nak keluar ni kan. So sampai sekarang memang tak keluar lagi. Okay, so berbalik pada tadi, stamp duty untuk pindah milik, kalau kita beli tunai ke, kita buat loan dengan bank ke, still kena bayar, sama je. Tak ada pengecualian untuk those yang membeli secara tunai dapat pengecualian stamp duty, no such thing lah. Yang boleh dikurangkan ataupun boleh dikecualikan adalah stamp duty untuk pinjaman. Sebab dia tak buat loan, jadi bila tak ada dokumen loan, tak perlulah dia bayar stamp duty untuk loan tu. Tu boleh jimat kat situ lah kan. So loan punya agreement, bila kita nak bayar stamp duty untuk loan tu, kadar pengiraannya adalah 0.5%, 0.5% daripada jumlah pinjaman yang kita buat. Katalah kita pinjam kata apa 100,000, maka kita kena bayar 500 lah. So begitulah seterusnya. Lagi mahal pinjaman tu, lagi tinggilah dia punya stamp duty yang kita perlu bayar. Okay, alright. So dari segi pengecualian stamp duty untuk dokumen pindah milik memang tak ada. So maknanya kita beli cash ataupun kita beli secara pinjaman pun, kita still kena bayar dokumen pindah milik itu, stamp duty yang perlu dibayar kepada lembaga hasil lah. So itu dia punya ni lah. Okay, apa lagi saya rasa itulah antara dia punya orang kata apa kelebihan lah, kelebihan bila kita buat pembelian melalui secara tunai yang tak ada pinjaman dengan pihak bank. Okay. Jadi sekarang ni saya nak cerita pula dia punya prosedur. Sebab ramai yang tertanya-tanya ramai yang tertanya macam mana sebenarnya bila kita buat SNP, terma dan syarat yang terletak yang terkandung di dalam SNP tersebut adakah berbeza dengan terma ataupun syarat yang terkandung dalam SNP yang buat pinjaman dengan bank. Okey, jawapan kepada soalan tersebut adalah sebenarnya dua-dua terma ni lebih kurang sama. Okey. Kalau katalah dalam booking form, ni kita cerita awal-awal lah, first step kita nak beli rumah, kita sign booking dengan ejen. Okey, kalau kita buat kalau kita buat pembelian melalui ejen hartanah, first step kita akan sign booking form dengan ejen dulu. Dalam booking form ataupun ATP tersebut memang dinyatakan bahawa tuan-tuan perempuan diberi masa selama 90 hari. 90 hari dia tertakluk pada dua perkara. 90 hari daripada tarikh SPA kalau sekiranya hartanah tersebut tidak mempunyai apa-apa sekatan kepentingan yang memerlukan consent to transfer diperolehi lah. Okey, yang kedua 90 hari daripada tarikh consent to transfer diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, so antara salah satu ni mana satu yang terpakai, kena tengok jenis hartanah yang tuan-tuan perempuan belilah. Okey, katalah tuan-tuan perempuan beli hartanah berstatus freehold yang tidak ada sekatan kepentingan. So bila status freehold tidak ada sekatan kepentingan, maka di dalam booking form tu kita pakai syarat yang pertama tadilah. Dia kira 90 hari daripada tarikh perjanjian jual beli dimatikan stamp ataupun ditarikhkan. Okay. So itu kedudukan yang pertama. Okay. Kedudukan yang kedua, sekiranya hartanah tersebut adalah hartanah yang berstatus leasehold, yang ada sekatan kepentingan ataupun dia freehold pun kadang-kadang dia ada sekatan kepentingan yang mana kat situ dia ada tulis tanah ni tertakluk kebenaran pindah milik tanah ini tidak boleh dijual, dipajak, digadai, dipindah milik melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So ayat dekat situ memang macam tu. So kalau katalah ada ayat macam tu, makanya tuan-tuan perempuan bila nak jual perlu mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Okay, so bila dah dapat kebenaran pindah milik, barulah tempoh 90 hari itu bermula. Okay, so kesimpulan daripada apa yang saya ingin sampaikan tadi tu, berdasarkan kepada ATP yang tuan-tuan perempuan sign, sebenarnya SNP ataupun perjanjian jual beli akan menyatakan perkara yang sama juga. Tempoh completion tersebut, completion date tersebut akan berpandukan kepada apa yang dinyatakan di dalam agreement to purchase. Okay, itu pada dasarnya. Itu pada orang kata apa, on the surface of it lah, pada dasarnya memang macam tu. Okay. Cuma bila pembelian secara tunai, sebenarnya pembeli boleh amend ataupun penjual tu sendiri pun boleh minta pindaan ke atas standard SNP yang terpakai.
Contoh, katalah sekarang ni, okay, pembeli ni berkehendakkan nak dapatkan kunci awal, nak masuk rumah tu awal. Sebab itulah dia sanggup keluarkan tunai untuk membayar kepada penjual. Okay? Dan dalam masa yang sama penjual ni pula, ialah dia nak terima tunai tu cepat kan. Dalam masa yang sama, kenapa dia nak kena simpan lagi rumah tu sedangkan dia tak duduk lagi rumah tu. Dia dah pindah keluar daripada rumah tu. Dan dia tidak ada masalah untuk serahkan kunci tu awal. Okay. Jadi mereka, kedua-dua pihak, pembeli dan juga penjual meminta peguam menyiapkan dokumen perjanjian jual beli itu atas dasar kedua-dua pihak dah bersetuju untuk meminda tempoh 90 hari itu menjadi lebih pendek. Okay, tempoh 90 hari itu menjadi lebih pendek. Okay, right. So bila peguam dah dengar kedua-dua pihak dah setuju untuk pinda terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli yang standard tadi tu menjadi lebih pendek. Okay, so peguam pun bolehlah meminda, memasukkan klausa yang baru di dalam perjanjian jual beli tersebut. Instead of waiting for 3 months, mungkin dia nak minta, okay, tuan buat SMP ni dalam tempoh 60 hari katakan, so 2 bulan. Okay, so lawyer pun boleh je buat dalam tempoh 2 bulan. Kan, 2 bulan daripada tarikh SMP. Kalau property tu freehold, maknanya 2 bulan daripada tarikh SMP dah boleh serahkan baki harga jual tersebut, dan juga penjual boleh serahkan kunci kepada pembeli. Okey, nak buat dalam tempoh 30 hari pun boleh, tak ada masalah kalau hartanah tu berstatus freehold lah. Okey, insya-Allah boleh diselesaikan dalam tempoh sebulan. Tapi ada tapinya juga. Okey, bila hutang penjual masih lagi ada hutang dengan bank, okey, biasanya tempoh tu akan berlanjutan lebih daripada 30 hari. Maknanya kalau katalah rumah yang nak dijual tu, rumah tu masih lagi ada bebanan ataupun encumbrances, ada bebanan dengan pihak bank, maknanya rumah tu dah digadaikan kepada pihak bank. So bank penjual ni biasanya dia akan ambil masa sikit untuk mengeluarkan penyata tebus hutang dan juga untuk melepaskan gadaian rumah tersebut. Okay, dalam tempoh 30 hari saya boleh katakan benda tu memang almost unlikely akan berlaku. Dia paling cepat pun mungkin ambil masa lebih kurang dalam ikut pengalaman saya dalam 5 minggu insya-Allah. 5 minggu insya-Allah boleh selesai. Jadi untuk tempoh 30 hari mungkin tak boleh selesai. Okay, sebab kita nak request redemption, nak dapatkan penyata tebus hutang daripada pihak bank, benda tu ambil masa lebih kurang dalam seminggu lebih ke 2 minggu. Paling cepat lah tu. Ada kadang-kadang setengah bank ni, ada bank yang lembab sikit tu je lambat. Kadang-kadang sampai 3 minggu, 4 minggu pun baru dapat. Tapi kalau katalah kita beritahu awal-awal yang memang pembeli ni adalah pembeli secara tunai, kita minta bank tu keluarkan cepatlah. Kita boleh follow up dengan pihak bank tu untuk dapatkan redemption statement tu segera. Okay, tapi dalam kebiasaannya, tempoh paling cepat yang saya pernah request penyata tebus hutang 2 minggu. 2 minggu baru dapat. Tak tahulah bank ni. Kadang-kadang pelik juga bank ni kan. Benda kita nak bayar kepada dia cepat, dia jadi lambat-lambatkan pula kat situ kan. Okay, so 2 minggu dapat penyata tebus hutang. Itu baru dapat penyata tebus hutangnya. Bila dah dapat penyata tebus hutang, kita pun terus minta pembeli menyediakan bank draft. Bank draft untuk membayar baki tebus hutang dengan bank penjual tadi. Okay, so dia buatlah ABC Bank. Okay. Jumlahnya katalah 150,000. So dia buatlah terus bank draft tu atas nama ABC Bank. Okay, so dengan bank draft tersebut, pembeli serahkan bank draft tersebut kepada peguam. Peguam yang akan serahkan bank draft tersebut dengan surat iringan beserta dengan dokumen untuk pelepasan gadaian kepada bank penjual. Okay, itu bila kita dah terima redemption statement ataupun penyata tebus hutang tadi, kita serahkan cek ataupun bank draft tu kepada bank penjual tadi untuk urusan pelepasan gadaian. Okay, bila sampai kat bank penjual, bank penjual ni pula akan tanda tangan dokumen yang dipanggil sebagai pelepasan gadaian tadi ataupun discharge of charge. Okay, discharge of charge tu bank penjual akan tanda tangan. Bila dah tanda tangan, bank penjual akan pulangkan balik dokumen tu kepada lawyer tadilah, kepada peguam. Okay. Yang jadi lambat kat situ, kadang-kadang yang jadi lambat tu disebabkan oleh security document. Security document ni apa?
dokumen pinjaman yang masa penjual tu sign dengan bank, dokumen geran asal, dokumen perjanjian rumah yang apa ni, SMP asal yang original, semua tu bank simpan dekat dia punya file lah, kan. Nak digap balik, nak korek balik file-file dia, nak cari balik semua dokumen ni mungkin mengambil masa yang panjang sikit. Itu yang kadang-kadang ada setengah orang tak faham, bila sampai part nak discharge of charge ni, kan, dia duk follow up dengan lawyer, tanya apa pasal lambat sangat, apa pasal lambat sangat. Tu yang saya cerita. Okey, malam ni saya nak cerita. Sampai je dekat pihak bank, bank dah terima je pelepasan apa ni, redemption sum tadi daripada apa ni, lawyer. Bank dah terima, bank nak sign dokumen pelepasan gadaian tu, dia kena cari dulu security document dekat dia punya bilik file lah. So kadang-kadang benda tu yang makan masa. You just bayangkan lah, kalau satu Malaysia dia punya center credit administration center, CAC dia berada di, katalah kat Malaysia ni dia bagi kepada 3 lah, Southern Region, Central Region dengan Northern Region. Ada 3 je region. 3 region ni simpan, tak tahulah, Allah alam, berapa ribu file dia ada simpan kat situ. You just imagine macam mana nak digap balik file-file tu. Dan kat situlah yang kadang-kadang memakan masa yang lama. So bila dah bayar pelepasan gadaian punya amount tadi tu, dah selesaikan redemption sum kepada bank penjual, nak tunggu bank penjual forwardkan dokumen security dan juga borang pelepasan gadaian yang dah ditandatangani, itu yang memakan masa yang agak panjang sikit. Kalau tadi nak request redemption statement tu mungkin dia pakai komputer je, itu pun nak makan masa 2 minggu. Nak tunggu dokumen security balik ni kadang-kadang makan masa dekat 3 ke 4 minggu baru dapat. 3 ke 4 minggu baru dapat. Paling cepat yang saya pernah dapat lah, dalam tempoh 3 minggu lah. Paling cepat tu. Tapi kebiasaannya dalam 4 minggu ke atas. Baru dapat dia punya security document dan juga discharge of charge document yang dah ditandatangani oleh pihak bank. Kalau melibatkan LPPSA, lagi lambat. Minta maaf cakap, kalau LPPSA, kalau loan government ni lagi lambat. Nak dapat penyata tebus hutang pun makan masa, nak dapatkan security document yang discharge of charge punya document pun makan masa juga. Sebab tu saya cakap tadi, proses keseluruhan within 30 days untuk selesaikan urusan pindah milik itu almost impossible kalau penjual tu masih ada hutang. Kalau penjual tu tak ada hutang, insya-Allah boleh selesai dalam masa 30 hari ataupun dalam masa sebulan. Tapi kebanyakan kes-kes yang kita dengar sekarang ni, yang nak jual rumah apa semua ni, kebanyakannya semua ada hutang lagi kan, masih ada incumbrances. Masih ada incumbrances, masih ada bebanan lagi, ada orang kata apa, cagaran yang dibuat kepada bank lagi, ada gadaian kepada bank. Jadi bila digadaikan kepada bank tu, yang proses untuk pelepasan gadaian tu yang makan masa. Dan macam saya beritahu tadi, biasanya dalam tempoh lebih daripada sebulan baru benda tu selesai. So kat situ tuan-tuan dan puan perlu faham lah. Jadi tempoh paling ideal untuk kita buat pindaan dalam perjanjian jual beli, selalunya saya akan syorkan dalam tempoh 60 hari. Dalam tempoh 2 bulan, insyaAllah. Kalau katalah penjual tu tak ada hutang, pembeli tu beli cash, barulah saya berani letak dalam SMP tu, kita letakkan tempoh 30 hari. Sebab straightforward, tak ada hutang, kita terus je daftarkan pindah milik ke pejabat tanah. Bila dah daftarkan pindah milik ke pejabat tanah, kita dah boleh lepaskan duit tu kepada penjual lah, daripada akaun stakeholder peguam dah boleh bayar kepada penjual tadi. So saya harap kat situ dah boleh faham lah kedudukannya macam mana, tempoh masa yang kita perlu ambil ke tu, kat mana yang jadi lambatnya tu. So macam saya beritahu tadi, lambatnya dekat bahagian pelepasan gadaian kalau sekiranya penjual tu masih ada hutang dengan bank. Alright, selepas dah lepaskan gadaian, bank dah bagi security document, borang 16N ataupun dokumen discharge of charge tu pun bank dah pulangkan kepada lawyer. Barulah lawyer boleh apa yang kita buat, adjudicate. Adjudicate ni apa? Adjudicate ni untuk menentukan nilaian duty stamp. Nilaian duty stamp ke atas dokumen MOT tadi. Kenapa lawyer tak adjudicate awal-awal? Kenapa tak buat benda tu masa kita sign SMP? Jawapan kepada soalan tu, kalau katalah lawyer adjudicate awal,
Borang 14A tu dia ada tempoh untuk kita daftarkan di pejabat tanah. Okey, pejabat tanah letakkan syarat borang yang telah ditarikhkan perlu didaftarkan di pejabat tanah dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh yang diletakkan di borang MOT ataupun 14A tersebut. Sebab tu kita tak berani nak letakkan tarikh tu awal. Kalau kita letak tarikh awal, tiba-tiba proses untuk pelepasan gadaian dan sebagainya itu lambat, lebih daripada tempoh 3 bulan, barulah kita daftarkan pindah milik tu di pejabat tanah, maka ada penalti yang dikenakan. Sebab tu bukan suka-suka lawyer nak buat benda tu jadi macam tu. Sebab ada perkara-perkara yang mengikat kita orang ni. So jangan simply dia kata lawyer ni lembab lah, lawyer ni slow lah. Sebab memang hakikatnya memang macam tu. Tak boleh kita nak buat semua benda tu ikut dan aja, ikut suka-suka hati kita je kan. Tak boleh. Dia ada prosedur-prosedur tertentu yang kita punya follow. Yang kita perlu follow kan. So macam yang saya beritahu tadi, balik aja dokumen, security dokumen. Okay. Sebab apa yang saya cakap macam tu? Ada kes. Ada kes di mana bank hilangkan dokumen security tersebut. Ada. Okay, kelakar tak kelakar bank sebesar-besar bank yang canggih sistem filing dia tak macam mana, saya pun tak boleh imagine lah sistem filing kat bank tu macam mana, boleh hilang dokumen. Gerannya tak jumpa, dia punya dokumen gadaian, pendua gadaian dia tak jumpa. So end up bila tak jumpa, dia orang ni cari tak jumpa, kita yang dah matikan yang dah adjudicate dan matikan stamp untuk dokumen 14A ni dah terlajak tempoh 3 bulan tadi tu. Dah tak pasal-pasal kena penalti pula. Pejabat tanah ni dia adalah budi bicara dia untuk minta waiver, minta kurang stamp minta kurang penalti tu memang ada, tapi dalam kes-kes yang biasa ni memang biasanya tak dibenarkan, kena bayar juga penalti. Penalti pun orang kata apa, jumlahnya tu sekali ganda daripada jumlah bayaran yang kita kena bayar lah. Katalah bayaran tu kita kena bayar 200, maka kita kena bayar 200 jugalah. Itu penalti yang kita kena bayar untuk pejabat tanah punya ni lah, disebabkan kelewatan tadi tu kan. Okey, jadi macam yang saya ceritakan tadi, kenapa kita tak buat adjudication untuk matikan stamp tu awal, sebab kita risau perkara-perkara macam tu berlaku. Tiba-tiba security dokumen hilang. Dah security dokumen hilang, nak kena buat pula geran baru, nak kena mohon geran baru, makan masa lagi. Kan? Berapa bulan lagi nak tunggu geran baru dikeluarkan. Nak kena buat report polis lah, kena buat akaun berkanon dan sebagainya, macam-macam lah. So perkara-perkara macam tu yang kita cuba nak elakkan daripada berlaku. Jadi kita terpaksa adjudicate selepas dokumen security tu dipulangkan oleh bank kepada kita. Dah dapat dokumen discharge ataupun pelepasan gadaian, barulah kita boleh hantar ke lembaga hasil untuk menentukan berapa nilaian duty stamp yang perlu dibayar atas dokumen pindah milik ataupun borang 14A tadi tu. Dah kat situ pula makan masa berapa lama kat situ untuk adjudicate paling cepat saya pernah dapat dalam tempoh seminggu lebih. Lebih kurang dalam 10 hari lah. 10 hari baru benda tu dah dikeluarkan notis taksiran duty stamp. Ada kes-kes yang, tapi kebiasaannya dalam tempoh 2 minggu lah, 14 hari. Kebiasaannya dalam tempoh 2 minggu dah keluarlah notis taksiran duty stamp tu. Kan borang dipanggil TPDS. TPDS tu kita hantar untuk diendoskan oleh Timbalan Pemungut Duty Stamp. So bila dah keluar je notis taksiran duty stamp tu, barulah kita boleh buat bayaran kepada lembaga hasil. So nak tunggu kat situ lebih kurang dalam 2 minggu kan. Okay, tadi kita dah kira berapa? 2 minggu dapat penyata tebus hutang, 4 minggu untuk tunggu security dokumen balik daripada bank, 2 minggu lagi untuk taksirkan duty stamp untuk adjudicate. So maknanya 2, 4, 2. So maknanya dah ada 8 minggu kat situ. So 8 minggu plus minus 2 bulan lah. Kan 2 bulan kan. So bila dah dapat aja penyata stamp duty ataupun notis taksiran duty stamp, barulah kita boleh buat bayaran kepada lembaga hasil. Dah buat bayaran kepada lembaga hasil tu, barulah dokumen tu dah lengkap untuk kita daftarkan di pejabat tanah. Untuk urusan pindah milik tu dibuat di pejabat tanah. Okey, urusan pindah milik pejabat tanah, alhamdulillah. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak beritahu
Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor dah beroperasi seperti biasa. Tak jadi lambat macam dulu lagi lah. Dulu dia pakai sistem Dropbox. Lepas PKP itu, masuk start PKPB, dia pakai sistem Dropbox yang memang slow gila. So Alhamdulillah sekarang ni dah beransur pulih dan land search insyaAllah dalam tempoh sehari dah boleh dapat dah. Dulu nak tunggu kat 2 minggu baru dapat kan. Itu pun nasib baik 2 minggu. Ada land search saya kata tu, ada satu tu strata title dekat sebulan pun saya dapat land search. Bayangkan buat land search je pun dekat sebulan baru dapat. So Alhamdulillah sekarang ni dah okey lah. PTG Selangor dah smooth balik lah, dah okey. PTG KL tak ada masalah. So far PTG KL tak ada masalah, okey. Dan urusan untuk perserahan pindah milik pun kita dah boleh buat seperti biasa. Dan tak ada apa-apa masalah yang lambat dekat situ lah. So bila daftar je pindah milik, tunggu je orang kata apa, resip perserahan tu dikeluarkan oleh pejabat tanah. Dan dalam tempoh sekarang ni cepat, dalam tempoh seminggu lebih 2 minggu tu geran dah endorse. So dah dapat balik geran lah. So kita kira lah kat situ 2, 4, 2, 2. So maknanya 2 minggu pertama tu untuk orang kata apa, dapatkan penyata tebus hutang atau redemption statement. 4 minggu tu untuk tunggu security document daripada bank. 2 minggu untuk adjudication. 2 minggu lagi untuk pengendosan geran yang dah tukar milik. Kan? So lebih kurang dalam 10 minggu lah. Total semua sekali. 10 minggu baru selesai lah urusan kata apa, sekiranya ada gadaian kat situ. Kalau misalnya kata rumah tu penjual masih ada hutang, okey, itu tempoh all in lebih kurang dalam 9 ke 10 minggu insyaAllah boleh selesai. Okey. So lebih kurang 2 bulan lah tu kan, lebih kurang 2 bulan lah. Okey. So kalau katalah tuan-tuan puan beli secara tunai, okey, dalam masa yang sama, katalah pembeli ni jenis yang nak dapatkan kunci tu memang cepat, dia tak boleh nak tunggu 2 bulan, boleh ke tidak? Okey, jawapannya bergantung kepada budi bicara penjual tu sendiri. Okey. Hakikatnya macam ni tuan-tuan puan bila tuan-tuan puan bayar secara tunai, okey, dia ada 2 keadaan. Pertama, pembeli boleh membayar dalam 2 peringkat. Bayar dalam 2 peringkat. Peringkat yang pertama adalah masa nak sign booking dengan ejen dia bayar 3%, masa nak sign SMP tu dia bayar 7%. Maknanya 10% tu untuk peringkat yang pertama sebagai deposit. Okay, peringkat yang kedua, sejurus selepas dia dah sign je SMP, dia dah bayar 10% deposit tadi tu, dia boleh terus membayar baki 90% tu kepada peguam sebagai stakeholder. Sebabnya peguam boleh terima duit tu sebagai pemegang amanah, dan dalam masa nak selesaikan yang redemption sum kepada bank penjual apa semua tu, peguam akan gunakan duit tadi tu untuk membuat pembayaran lah kepada bank penjual dan bakinya tu kepada penjual lah. Kan, So dalam urusan ni biasanya saya syorkan bila pembeli nak masuk awal, okey, cik, kalau cik nak masuk awal rumah ni boleh cik bayar 10% tu masa signing SMP, and then the balance 90% tu cik lebih kurang dalam 3 ke 4 minggu lepas sign SMP tu cik bayar bakinya. 3 ke 4 minggu. Sebab apa? Kalau dia bayar awal pun tak guna juga sebab redemption statement tu belum dapat lagi. Kan, redemption statement daripada bank tu belum dapat lagi. Jadi kalau dia bayar awal pun kita tak boleh nak terus bayar kepada bank. Kan, So mungkin dalam 2 minggu selepas tu lah, macam yang saya estimate tadi 2 minggu baru dapat redemption statement. Okay, so masa tu baru dia bayar baki yang 90% tu lagi. So bila dapat je 90% tu, kita bedakkan lah, kita pecahkan kepada 2. Nak bayar tebus hutang kepada bank penjual, okay, kita dulukan yang tu. Okay, yang baki tu kita dah boleh bayar kepada penjual. Kan, okey. Tapi untuk urusan bayaran kepada penjual tadi, saya tak boleh lepaskan duit tu pada masa tu juga. Ada sebabnya. Kenapa? Sebab kalau saya dah lepaskan duit tu kepada penjual, tuan-tuan perempuan cuba bayangkan, kalau sekiranya security document tadi tu hilang, dekat tangan bank tadi tu tak dapat lagi. Kan, So maknanya bila security document tu hilang, kita perlu membuat proses untuk dapatkan geran yang baru. Nak dapatkan geran yang baru, kalau katalah saya dah serahkan duit ni terus kepada penjual, dokumen pindah milik tu belum disempurnakan lagi. Tuan-tuan perempuan boleh bayangkan tak macam mana havoc-nya keadaan tu. Sebab tu lawyer kena pegang sebagai stakeholder. Lawyer hanya lepaskan duit tu kepada penjual bila pindah milik tu dah disempurnakan di pejabat tanah, dan geran tu dah diendoskan atas nama pembeli. Barulah lawyer boleh lepaskan duit tu kepada penjual. Okay.
So itu hakikatnya lah. Bukan sengaja lawyer nak peram duit, bukan sengaja lawyer nak simpan duit. Kita ada sebab-sebabnya. Sebab tu kita bila jadi stakeholder ni, ialah first thing memang macam saya sarankan awal-awal dulu, carilah peguam yang mahir dalam bidang conveyancing, dalam bidang hartanah ni, dan juga peguam yang jujur dan amanah. Okay, sebab apa? Bila tuan-tuan perempuan depositkan duit tu dalam stakeholder manis, dalam client's account peguam tak boleh sentuh duit tu, dia tak boleh nak joli katak ke, dia nak pergi honeymoon ke, nak pergi gunakan duit tu untuk tujuan-tujuan lain. Memang kena park duit tu kat dalam stakeholder account, dalam client's account tersebut. Kalau dia salah gunakan duit tu, dia boleh didakwa. Memang dia boleh kena CBT lah, criminal breach of trust. So benda tu memang tak allow by undang-undang lah. Okay. So itulah sedikit sebanyak yang saya boleh terangkan perbezaan yang ketara lah bila tuan-tuan perempuan membeli menggunakan cash dengan bandingkan dengan tuan-tuan perempuan membuat pinjaman dengan pihak bank. Okay, so setakat ni macam mana, ada apa-apa soalan tak? Ada juga dah yang tanya soalan, saya tak perasan punya. Okay, Muaz. Okay, terima kasih Muaz tanya soalan. Saya ambil soalan Muaz ni. Waalaikumsalam. Okay, just wonder if buyer bayar cash, harga rumah terutama rumah lebih 500,000, ada kemungkinan LHDN cari buyer dari kayangan ni? Ada risiko LHDN cari depa ni ke? Okay. Soalan yang baik, dan soalan ni sering diajukan oleh klien-klien saya yang membeli secara tunai. Saya cakap dengan diorang, okay, korang ni nak risau pasal LHDN kejar ke apa ke, bukan pasal you all beli rumah ni cash. Kan, pasal you all tak declare income tax, itu yang patutnya you all kena risaukan. Okay, so hakikatnya kita sebagai rakyat Malaysia yang memang dah wajib ataupun yang memang dah perlu declare kita punya income dan sebagainya kan, bila kita tak declare income, benda tu dah jadi satu kesalahan jenayah. Kan, bila kita declare income tapi declare kecil berbanding dengan apa yang kita dapat, itu pun satu kesalahan jenayah juga kan. So yang bayar cash ni sebenarnya you all nak kena justify. Nak kena justify daripada mana sumber duit tu datang. Itu yang paling penting. Kalau you all boleh justify dan okey lah, tak ada masalah. Kan, ini yang jenis yang takut ni yang memang under declare lah. Kan, dia kata gaji dia setahun mungkin baru 200,000. Kan, setahun baru 200,000. Tapi kau beli rumah cash pula tu 500,000 juta. Macam mana tu? Gaji 200,000 setahun kan, tapi beli rumah cash 500,000. Logik ke? Memanglah tak logik. Sebab tu LHDN kejar. So kalau korang declare dengan betul, tak ada masalah pun. Dia sebenarnya kena buktikan means yang korang dapat duit tu daripada mana. Means yang korang dapat tu maknanya punca pendapatan tu datang daripada mana. Kalau punca pendapatan tu boleh dibuktikan, apa nak risau, bayar cash tak ada masalah. Ramai je orang beli cash. Kan? Dan tak boleh lari benda ni. Sebab apa? Bila kita beli rumah, kita kena sign dokumen perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli tu pula perlu dimatikan stamp. Bila dah dimatikan stamp, ada rekod di situ. Nama pembeli siapa, nama penjual siapa. Lepas tu, bila kita adjudicate, tu tujuan kita adjudicate. Adjudicate ni nak menentukan berapa nilaian duty stamp yang perlu dibayar. Nak adjudicate, korang punya nama, korang punya IC number, korang punya nombor rujukan cukai pendapatan, tinggal kat mana, semua ada dalam rekod LHDN tu. Kita kena isi, kena masukkan semua tu dalam rekod LHDN. Okay, sekarang boleh tahu kan. So jangan main-main dengan LHDN ni. Nama pun lembaga. Lembaga ni dia boleh menghantui anda di mana saja anda berada. Okay, so hakikatnya bila kita beli rumah, nak elak daripada ni, banyak orang yang fikir, okay, aku buat loan lah. Bila aku buat loan ni, nampaklah justify sikit. Aku punya ni, kan. So, lepas dah buat loan tu, nanti 2-3 tahun lepas tu, aku gunalah duit ni untuk, kambus hutang tu. Tu biasalah orang buat kan. So, dia nak nampakkan yang dia ni tak berduit sangat. Walaupun dia berduit dan boleh beli rumah secara cash, dia buatlah pinjaman dengan bank. Bila dia buat pinjaman dengan bank, dalam tempoh katalah login period untuk rumah tu, pinjaman dengan bank tu mungkin ada login period 3 tahun katakan. So lepas 3 tahun tu dia bayar habis. Dia redeem terus tapi dia ada rugi sikit lah kat situ. Still ada interest yang ada kena bayar dan sebagainya kan. So perkara ni mungkin kan. Okay. So pokok pangkalnya macam yang Muaz beritahu ni tadi,
Risiko untuk dikejar tu bagi saya tak timbul. Risikonya sebenarnya kalau orang tu menipu, dia under declare dia punya tax, itu yang jadi risiko. Kalau dia boleh justify dengan duit yang dia ada, dia boleh bayar cash, apa nak risaunya. Sama je kan, tak ada apa-apa masalah pun sebenarnya. Okay, so saya harap saya dah jawab soalan Muaz kat situ. Okay, terima kasih Muaz kerana bertanya. Okay. Maliza, terima kasih Maliza. Okey, Hani pun ada, terima kasih. Hatanah Kuantan pun ada, terima kasih. Muaz cakap, noted coach, thank you for input. Kena declare betul-betul dengan lembaga yang berbahaya tu. Betul. Nak menipu lembaga tu, kita nak tipu dia. Sebenarnya dia ni dah semua rahsia tu semua dalam poket dia lah. Tak payah tipu lah. So jaga-jagalah. Jangan doa-doa jangan kena audit sudah. Kalau kena audit, kena bogel lah semua tu kan. Semua kena keluarkan kan. So doa-doa lah jangan kena audit. Siapa-siapa geng-geng LHDN ni jangan audit saya pula. Saya tak pernah menipu. Saya declare dengan baik. Alhamdulillah setiap tahun saya declare dengan baik. Masih ada CP 500 lagi. Ni baru je lepas bayar CP 500 ni. Okay, ada lagi soalan-soalan lain daripada rakan-rakan kita yang ada ni? Okay, dah 52 minit dah kita bersiaran secara live. Diam tak diam dekat sejam dah. So itulah macam mana kawan-kawan yang dah mengikuti STL baru ni, hari Selasa lepas kita buat STL kan, saya tarik list, okay, macam mana? Dapat tak ilmu baru, dapat tak maklumat baru daripada Cikgu Jamrus, daripada saya, daripada Syafiq. So saya harapkan anda jangan peram je lah, ilmu yang ada tu gunakanlah dengan sebaik mungkin. So mungkin penyampaian saya tu ialah saya bercakap berdasarkan kepada pengalaman saya dan juga berdasarkan kepada apa yang saya ada lah. Ilmu saya ni tak banyak mana pun, tapi daripada apa yang saya ada tu saya suka berkongsi berdasarkan kepada pengalaman saya tu. Jadi tuan-tuan dan puan, okay, siapa yang dah ada dalam grup STL tu hari-hari start daripada semalam, hari-hari saya duk membasuh korang kan. Nak buat like marketing macam mana, nak buat kata apa, nak tarik followers, nak tarik likes kan. So saya harapkan anda yang dah tengok, anda yang dah terbaca benda tu, tolonglah buat. Tolong buat. Cuba dulu. Cuba dulu. Okay, jangan kita menyerah kalah sebelum kita buat suatu perkara. Perjalanan beribu-ribu batu bermula dengan langkah yang pertama. Tanpa langkah yang pertama, langkah kedua tidak akan wujud dan kita tidak akan ke mana-mana. Okay, so kalau belum buat, cuba dulu. Cuba dulu dan saya kat sini sebagai anda punya jurulatih. Sebab tu saya namakan diri saya Coach Isaac. Sebab saya tak nak orang panggil saya tuan. Saya tak nak orang panggil saya bos ke apa, saya tak suka. Saya lebih mesra dipanggil coach. So tuan-tuan dan puan, sebab saya nak bahasakan diri saya coach tu sebab saya anggap saya ni sebagai seorang jurulatih dan jurulatih tidak akan meninggalkan dia punya anak-anak buah dia kesorangan. Jurulatih tak akan tinggalkan anak didik dia, orang yang dia latih tu kesorangan dan terkapai-kapai. Dia akan bantu untuk sama-sama naikkan anak didik dia, sama-sama naikkan pelatih-pelatih dia. Okay, jadi saya anggap you all ni, tu yang kalau siapa yang biasa tengok website hartanah anda, saya anggap you all ni sebagai saya punya protege. So bila jadi orang kata pelatih ni, kenalah tahan sikit, telinga tu memanglah akan panas. Saya ni memang jenis cakap memang selamba je, kalau saya nak basuh kan saya basuh je kan. Sebab saya dah berhadapan dengan ramai jenis manusia, macam-macam rupa, macam-macam perangai. Cuma saya cakap tu daripada hati saya yang ikhlas. Saya tak ada nak simpan-simpan, nak apa ni kan. So bila saya bercakap tu kadang-kadang mungkinlah ada orang yang tak biasa dengan saya tu, dia akan terasa hati, dia kata apa saya kasar sangat coach ni. Tapi saya rasa bahasa yang saya gunakan tu agak biasa dan satu perkara yang lumrah lah. Anggaplah saya ni macam jurulatih yang nak tengok pelatih-pelatih dia berjaya. Okay, jadi saya minta maaf lah kalau kadang-kadang dalam posting saya, especially masa saya tengah bagi talk di seminar yang saya anjurkan, kadang-kadang pendekatan saya tu agak kasar sikit, saya minta maaf lah banyak-banyak. Jadi saya harap itu boleh menjentik minda you all, boleh membangkitkan you all daripada tidur yang lena, dan sekurang-kurangnya you all boleh ambil lah iktibar dan juga pengajaran daripada pengalaman saya sendiri, dan gunakanlah sebaik yang mungkin untuk memajukan diri masing-masing, insyaAllah. Okay, ada lagi tak soalan-soalan yang you all nak tanya ni? Okay, kalau tak ada, saya rasa mungkin
Okay, kita nak sentuh sikit tentang awal tadi saya dah cerita pasal warta kerajaan. Warta kerajaan untuk pakej penjana yang nak boostkan sektor hartanah ni masih lagi belum dikeluarkan. Okay, just nak recap balik lah. Awal bulan Jun hari tu PM dah umumkan ada pengecualian duty stamp untuk rumah sehingga 2.5 juta. Duty stamp tu dikecualikan up to 1 million tapi harga rumah tu boleh up to 2.5 million. Tapi sampai sekarang belum lagi dapat warta kerajaannya. Belum keluar lagi warta kerajaannya. Jadi minta maaf banyak-banyak. Dos yang tanya saya, coach macam mana ni coach? Boleh buat ke tak? Boleh buat ke tidak kan? Saya tetap akan tak berani nak menjawab sebab wartanya belum keluar lagi. Jadi mekanisme pelaksanaannya kita tak tahu macam mana. Kalau sekarang ni yang masih wujud sehingga hujung tahun 2020 adalah pengecualian duty stamp 100% untuk pembelian rumah pertama berharga 300,000 ke bawah. Yang tu memang confirm ada. Sebab tu warta yang dikeluarkan last year. So bila nak approach prospek pembeli ataupun tuan-tuan puan sendiri sebagai pembeli yang membeli rumah pertama, rumah kediaman yang pertama. Okey, untuk rumah kediaman saja untuk tanah kosong apa semua tak boleh. Mesti beli rumah kediaman, lot komersial ke apa tak boleh. Berharga 300,000 ke bawah boleh dapatkan full exemption stamp duty. Untuk yang berharga 300 ke 500,000, tuan-tuan puan boleh mohon untuk dapatkan diskaun sebanyak RM5,000. RM5,000 daripada total stamp duty yang ada lah. Katalah stamp duty total RM8,000, maka tuan-tuan puan boleh jimatkan RM5,000, tuan-tuan puan hanya perlu bayar RM3,000 sahaja. Okay, itu yang sedang berlangsung sekarang ni, yang lama punya warta. Okay, yang baru punya warta, minta maaf banyak belum keluar lagi, MOF tak keluarkan lagi warta tersebut dan kita masih lagi sama-sama tengah menunggu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pakej penjana juga ada umumkan tentang pengecualian CKHT ataupun cukai keuntungan harta tanah untuk 3 buah rumah. Ini pun wartanya belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Okey, yang ada sekarang ni adalah pengecualian untuk penjualan rumah kediaman bagi kali pertama yang nak mohon pengecualian dia boleh memohon untuk dikecualikan cukai keuntungan tanah tu. Okey, katalah tuan-tuan puan ada 5 buah rumah. Ada 5 buah rumah. Okey, ini adalah rumah yang mungkin yang ketiga ataupun yang keempat yang tuan-tuan puan jual. Kan sebelum ni dah ada 4 rumah ataupun 3 rumah yang dah jual sebelum ni. Tapi yang 3 rumah yang jual sebelum ni tu tak pernah apply pengecualian. Tak pernah apply pengecualian CKHT. Maka untuk rumah yang keempat ni, tuan-tuan puan boleh apply pengecualian CKHT. As long as yang tuan-tuan puan jual tu bukan tanah kosong, bukan lot komersial, bukan bangunan kedai dan sebagainya, mestilah rumah kediaman sahaja. Okay, itu wartanya memang dah keluar sejak dulu lagi, pengecualian untuk penjualan rumah kediaman kali yang pertama. Okay, so boleh apply sekali seumur hidup maksud dia, sekali seumur hidup. Okay, yang PM umumkan bulan 6 baru ni, yang tu belum keluar lagi wartanya. Dia bagi pengecualian sehingga 3 buah rumah, yang tu belum keluar lagi wartanya, kita kena tunggu lagi. Okay, so 2 perkara tu, minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh nak jawab lagi bila nak keluar, saya tak tahu. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Rumah low cost. Oh, low cost, eja low cost macam tu. Low cost, okay. Okey, tak apa, kita faham lah Izzuddin. Rumah low cost boleh beli cash ke? Boleh, tak ada masalah. Nak beli cash tak ada masalah. Cuma siapa yang nak beli low cost tu perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Selangor lah. Kalau hartanah tu di Selangor, perlu mendapatkan kebenaran daripada LPHS lah. Okay, jadi syarat-syarat dia kena tengok tangga gaji dia, gaji untuk rumah sekian-sekian ada tangga gaji. Saya dah lupa dah berapa. Dia ada tangga gaji dia. Rumah di bawah harga 100,000, tak silap saya tangga gaji dia 5,000 ke bawah. Yang antara 100 ke 200 tu tangga gaji dia 6,000 tak silap saya. Ada dia punya tu memang ada. Dia punya perkeliling tu ada. InsyaAllah kalau dulu saya pernah postkan dalam page hartanah anda. Tak apa, nanti saya akan capture balik image tu. Saya akan masukkan di page hartanah anda untuk kita menelaah bersamalah nanti. Kita recap balik apa yang saya pernah terangkan dulu. Okay, so tak ada masalah Izzuddin. Boleh beli secara cash. Okay, ada lagi soalan-soalan lain sebelum saya melabuhkan tirai pada malam ni. Okay, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran live pada malam ni. Saya harap saya tak ada tertinggal lah soalan-soalan. Saya nampak macam semua dah tanya dah ni. Saya tak ada kot. Okey, tak ada. Oh, ada satu lagi yang baru ni.
Oh, Nif. Ni baru je jumpa saya baru ni Okay, rumah undercon boleh beli cash? Boleh beli cash, tak ada masalah. Progress payment tu kita bayar sendirilah. Maknanya nanti billing for progress payment tu kita akan bayar directly kepada developer. So nanti kena bagi tahu dengan developer tu. Developer, saya adalah cash buyer jangan main-main saya ni cash buyer tau, jangan main-main dengan saya. Okay, so apa-apa progress billing hantar sama saya. Nanti saya kasih cash sama you. Okay, so boleh, tak ada masalah. Kalau kita buat loan dengan bank, progress billing tu dia akan hantar kepada bank. So bank yang akan bayar tu, dan CC kopi dia akan hantar kepada kita juga. So dalam pembelian secara cash ni, progress billing tu minta developer bagi kepada kita untuk kita bayar secara tunai lah. Tu beza dia kat situ lah. Tak ada masalah, boleh. Okay, ada lagi soalan-soalan lain? Kalau tak ada, saya nak beransur dululah kot malam ni kita nak rehat. Esok dah hari Sabtu Ahad kan. You all mesti sibuk ni kan. Rent ni Sabtu Ahad ni mestilah banyak viewing, banyak inspection dan sebagainya kan So siapa-siapa yang tak di inspection tu tanya-tanya balik diri sendiri. Kenapa orang lain ada inspection, aku tak di inspection? Aku ni rent ke bukan rent kan? Kalau aku rent mestilah Sabtu Ahad aku sibuk, tapi kali ni Sabtu Ahad aku tak ada buat apa pun. Tanya balik diri sendiri, anda tu rent ke bukan rent? Kalau anda rent, anda perlu sibukkan diri Sabtu dan Ahad dengan inspection dan juga viewing. Okay, kalau anda seorang rent yang berjaya, sepatutnya malam ni anda dah susun dah jadual. Anda dah susun jadual. Okay, esok pagi pukul 10 viewing kat mana? Pukul 12 viewing kat mana pula? Pukul 3 viewing kat mana pula? Anda dah kena susun dah jadual tu. Sebab rent yang berjaya Sabtu Ahad dia memang akan sibuk. Okay, renung-renungkan dan selamat beramal. Okay, itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.